Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-10. Boleh dirujuk ayat ini dan terjemahan ayat ini pada muka surat yang ke-12 dan muka surat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal ardha wada'aha lil anam. Wal ardha membawa arti dan bumi. Wada'aha telah dijadikan rata, maknanya telah dihamparkan. Lil anami adalah untuk anam, iaitu makhluk Allah yang bernyawa. Yang mana ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menghubung kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ini merupakan ayat yang merujuk kepada nikmat Allah yang ke-11. Ayat ini Allah menyebutkan nikmat Allah yang Allah beri secara umum kepada semua makhluk-makhluk Allah yang bernyawa. Lil anam di sini para ulama tafsir mengatakan ia merujuk kepada makhluk-makhluk Allah yang mempunyai ruh. Ayat yang kita bacakan yang ke-10 ini, tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan ayat berkenaan tentang langit. Jadi kalau kita perhalusi susunan ayat, mengapa ayat yang ke-10 ini Allah menyebut tentang bumi? Kenapa ayat sebelum ini, contohnya ayat yang ke-7, Allah menyebut tentang langit? Mengapa didahulukan menyebut tentang langit, kemudian menyebutkan tentang bumi? Daripada susunan ayat ini menunjukkan bahawasanya memang langit itu diciptakan oleh Allah mengikut pendapat yang terpilih. Langit itu Allah ciptakan terlebih dahulu, kemudian baru Allah menciptakan bumi. Dalam masa yang sama, kita mendapati penyebutan langit, Allah akan sebut pasangannya, iaitu bumi. Kerana kita tahu setiap yang Allah ciptakan ini dia mempunyai pasangan. Kalau kita perhalusi sedikit lagi, kalau kita ambil daripada permulaan ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman, ini kita nak melihat kehalusan dalam penyusunan ayat. Ada sesuatu yang cantik yang kita boleh ambil daripada susunan ayat ini. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, awal-awal ayat, contohnya macam ayat yang ke-5, Allah ada menyebut tentang dua nikmat Allah yang ada di langit.
Kalau kita baca ayat yang ke-6, Allah menyebut tentang dua nikmat Allah yang ada di bumi. Disebut dua. Lepas tu ayat yang ke-7 yang telah kita baca pada hari yang sebelumnya, Allah menyebut tentanglah langit yang Allah tinggikan. Maka sekarang ayat yang ke-10 Allah nak menyebut pula tentang bumi. Ayat ini Allah menyebutkan tentang, kalau kita baca pada tafsiran ayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Katsir, mengatakan bahawa sebagaimana Allah telah meninggikan langit, Allah juga telah meratakan bumi. Bukan sekadar Allah tinggi langit, tapi bumi itu juga telah Allah ratakan. Okey. Kalau tuan-tuan ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimanakah penciptaan langit dan bumi ini, seperti yang saya ada nyatakan dalam siri yang lalu, tuan-tuan dikehendaki merujuk maklumat itu di dalam nota suratul Mulk. Kalau kita pernah ingat dalam suratul Sajadah, Allah ada menyebut tentang Allah ciptakan langit dan bumi ini berapa hari? 6 ayyam, 6 hari. Okay. Kalau tuan-tuan nak mengetahui dengan lebih lagi lanjut tentang berapa hari Allah cipta bumi, Allah cipta langit, berapa hari Allah cipta bumi, tuan-tuan boleh merujuk surah Fussilat, surah nombor 41. Tuan-tuan cari ayat yang bermula nombor 11 sehingga ayat nombor 12. Ayat 11 sampai ayat nombor 12, surah yang ke-41, surah Fussilat. Tuan-tuan akan jumpa jawapan berapa hari Allah cipta langit. Sebab kita belajar pada ayat yang ke-7, Allah hanya cerita langit tu ditinggikan. Lepas tu ayat yang ke-10 baru Allah sebut bumi itu diratakan, dihamparkan. Jadi kita akan dapat jawapan Allah menciptakan bumi ini adalah sebanyak 4 hari. Langit 2 hari, bumi 4 hari. Nak dapat jawapan itu ada dekat surah Fussilat. Okay, sebab dalam surah Ar-Rahman Allah tidak menyebut tempoh masa. Allah cuma mengatakan selepas dia sebut langit ditinggikan, dia sebut bumi itu diratakan. Okay. Bumi ini diratakan maksudnya wada'aha di situ, maksudnya juga adalah dihamparkan. Kemudian Ibnu Katsir kata Allah juga telah menjadikan bumi ini kukuh dengan adanya gunung ganang yang tinggi. Okey. Ibnu Katsir dia tambah sedikitlah maklumat perincian. Dia kata bukan Allah sekadar jadikan bumi itu rata, hampar untuk manusia, untuk makhluk Allah yang bernyawa, tetapi Allah juga sebenarnya telah menjadikan bumi ini ada pasaknya. Okey, berapa hari Allah ciptakan gunung untuk pastikan bumi ni kalau nak ratakan dia, nak hamparkan dia, maka Allah meletakkan gunung ganang. Itu yang saya kata tadi. Kita kena tengok ayat yang ke 12, 11 dan 12 surah Fussilat. Baik, ayat ini jelas kita boleh faham, tak perlu kita perincikan dari sudut tafsiran ayat. Okey, lil anam tu kalau kita nak perincikan lagi, lil anam ni juga sebenarnya nanti kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya. Siapa itu anam? Kita sebut secara umum ayat nombor 10 ni, anam dekat sini
merujuk kepada makhluk Allah yang bernyawa. Jin termasuk tak dipanggil anam? Jawapannya ya. Nanti kita akan jumpa ayat yang Allah menyebut secara khusus siapakah itu yang dikategorikan di dalam anam. Anam dia termasuk al-insan lah. Tapi anam ni dia umum. Nanti kita akan jumpa Allah menyebut tentang jin. Kita akan jumpa bermula ayat 10 ni sampai ayat yang berikutnya Allah ada menyelitkan cerita tentang jin. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-11 muka surat nombor 13. Kita bacakan ayatnya. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Fiha padanya, iaitu di bumi itu. So ayat 11 ni tuan-tuan kena kaitkan dengan ayat nombor 10. Okey, ini membawa makna ayat 11 memperincikan apa yang ada di bumi setelah Allah hamparkan bumi itu untuk anam. Maka Allah jelaskan bumi yang telah wada'aha tu, yang telah dihamparkan itu, Allah kata padanya fakihatun, terdapat pelbagai jenis buah-buahan. Kemudian Allah perincikan lagi. Dalam banyak buah-buahan itu adanya nakhlu, iaitu pohon kurma. Yang pohon kurma ini sifat dia zatul akmami, yang mempunyai kelopak mayang. Okey, jelas ayat 11? Maknanya ayat 11 ni dia memperincikan ayat 10. Lepas tu dalam ayat 11 ni juga Allah memperincikan lagi apa itu fakihatun. Kalau kita amati sekejap ayat nombor 11 ni, kita akan dapati macam pohon kurma yang mempunyai kelopak maya, dia sudah termasuk di dalam kategori fakihatun, iaitu buah. Kenapa perlu Allah menyebut, setelah menyebut fakihatun iaitu buah, Allah menyebut pohon kurma, sedangkan pohon kurma itu juga dikategorikan di dalam fakihatun? Pasti ada sebabnya. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah berkata-kata tanpa mempunyai sebab, tanpa ada hikmah. Tidak, mesti ada sebab dia, mesti ada hikmahnya. Okey, kita perincikan lagi. Cuba tuan-tuan perhatikan ayat 11 itu. Kenapa ayat 11 itu Allah menyebut fakihatun? Dia berbentuk ada tanwin di belakangnya. Kenapa ada fakihatun tun? Tetapi dekat kurma Allah sebut ada alif lam. Al kan ada al, nahlu. Okey, dalam nak memahami Al-Quran, kita pernah belajar sebelum ini. Kalau kalimah itu dia ada tanwin ataupun dia ada alif lam,
ia mesti merujuk kepada kata nama. Kita panggil dia nouns kan, dia mesti kata nama. Okey, tetapi kenapa fakihatun Allah menggunakan kata nama am? Kata nama am ni maksudnya nakirah. Okey, kata para ulama tafsir, Allah menyebut fakihatun menggunakan kata nama am, nakirah. Apabila sebut am, dia merujuk kepada umum, nak memberitahu bahawa fakihatun ni memang dimanfaatkan oleh semua makhluk yang hidup. Jadi dekat muka bumi ni Allah ciptakan lil anam, untuk anam. Okey, so dekat bumi itu Allah jadikan buah-buahan. Kenapa buah-buahan disebut dalam bentuk tanwin? Kata nama umum kerana Allah nak bagi tahu buah-buahan ni memang semua makhluk hidup makan dia, ambil manfaat daripada dia. Okey. Yang kedua, mengapakah buah kurma ni Allah sebut secara spesifik, sedangkan buah itu, kurma itu sudah termasuk dalam buah? Jawapannya adalah, yang paling mudah faham, kalau Allah menyebut secara umum, kemudian Allah spesifikkan, yang Allah spesifikkan itu Allah nak menunjukkan keistimewaannya. Boleh faham tak maksud saya? Maksudnya begini, dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut sesuatu itu umum, okey, kemudian dalam ayat tu Allah ada sebut pula, dalam umum-umum tu Allah ada sebut secara khusus daripada yang umum. Okey, contoh Allah cipta semua makhluk tak? Ya, Allah cipta semua makhluk. Tetapi kenapa Allah hanya menyebut dia menciptakan insan, sedangkan dia cipta semua? Tapi kenapa dia menyebut tentang dia menciptakan insan? Maknanya Allah nak menunjukkan keistimewaan insan. Okey. Dalam ayat ini, kenapa Allah spesifikkan wan-nahlu, pohon kurma, buah kurma daripada jenis buah-buahan? Kerana Allah nak menunjukkan istimewanya buah kurma ini kepada manusia. Kerana tuan-tuan, kita semua tahu buah kurma ni ada musim tak? Setiap kali tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang ada pohon kurma, ada tak dia punya musim? Buah dia tahan lama. Yang basah pun boleh guna, yang kering pun boleh guna. Daripada pohon kurma tu sendiri, macam-macam perkara boleh dilakukan. Nak menunjukkan keistimewaan buah kurma itu. Sebab itu Allah sebut secara spesifik. Okay. Jelas tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Okey, untuk ayat yang ke-11, insya-Allah kita akan lanjutkan sedikit lagi. Cuba tengok muka surat nombor 14. Kita tengok dalam muka surat nombor 14. Dalam maklumat, dalam nota muka surat nombor 14 ada dinyatakan apa yang telah kita ulas sebentar tadi. So boleh tengok dekat perenggan yang pertama. Okey, kalau baca dekat dalam nota ini, tuan-tuan akan menemukan kenapa Allah menyebut pohon-pohon kurma. Dalam tu dah ada dah. Ibnu Katsir kata Allah menyebut buah secara khusus, buah kurma secara khusus kerana apa? Kerana kemuliaan dan manfaat yang dikandung oleh buah itu, sama ada dia masih basah ataupun dia masih kering. Okey, kenapa ada kelopak mayang? Kita sedia maklum
daripada kelopak mayang itulah munculnya buah kurma. Okey, jadi mudahnya Allah nak cerita tentang buah kurma. Okey, jadi kita akan perincikan insya-Allah pada keesokan hari pada ayat yang ke-12. Kita akan lanjutkan lagi. Di bumi ini selain ada buah-buahan, antaranya adalah buah kurma. Apa lagi yang Allah ciptakan di muka bumi nikmat kepada manusia? InsyaAllah kita akan bincang nanti pada ayat yang ke-12. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.